انظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapat daku dari orang-orang yang sabar. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan betapa teguh keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam memberi makna yang amat besar kepada seluruh umat Islam, dan ia memperlihatkan secara jelas sifat ketakwaan dan ketaatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sanggup berkorban apa sahaja demi menegakkan syiar Islam. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengambil pengajaran terhadap peristiwa ini bagi memperkukuhkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah peristiwa ini sebagai kekuatan dan semangat untuk kita berkorban dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mempertahankan agama Islam ini. Antara pengajaran dan hikmah yang boleh kita ambil daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ialah ianya telah menunjukkan kepada kita bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mengatasi segala-galanya. Ini adalah kerana sebelum peristiwa ini berlaku, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melalui tempoh yang lama untuk memperolehi anak. Baginda sentiasa sabar dan tidak berputus asa berdoa sehinggalah akhirnya dikurniakan anak, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun begitu, apabila anaknya Nabi Ismail alaihissalam mencecah usia 10 tahun dan ketika kasih sayang semakin mendalam terhadap anak lelaki, ketika itu baginda diperintahkan untuk mengorbankan anaknya pula. Cuba kita bayangkan perasaan sedih dan pilu yang terpaksa ditanggung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi suasana yang sedemikian. Dan cuba kita bayangkan, sekiranya perkara sedemikian berlaku kepada kita, sudah pasti perkara tersebut akan memberi tekanan yang amat berat dan kesedihan kepada kita. Akan tetapi kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua perasaan sedih dan pilu Nabi Ibrahim alaihissalam rela diketepikan dan dikorbankan demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, peristiwa ini telah menjadi titik tolak pensyariatan ibadah korban yang dilaksanakan pada setiap musim haji, iaitu pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, iaitu 11 dan 12 dan yang ke-13 Zulhijjah. Ianya sebagai lambang ketaatan hamba kepada Tuhannya dengan memilih binatang korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini juga telah menunjukkan bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala hendaklah diutamakan dari segala-galanya di dunia ini. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah merupakan pengorbanan yang paling agung, sehingga baginda diangkat sebagai Rasul ulul azmi dan digelar Khalilullah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125 yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, oleh itu sebagai umat Islam
Islam, kita hendaklah sentiasa berlapang dada dalam menghadapi setiap ujian dan kesukaran dalam kehidupan, khususnya yang melibatkan perkara-perkara yang memerlukan pengorbanan. Jadilah masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan iltizam dan bersabar dalam mendepani segala pengorbanan, yang mempunyai banyak hikmah kebaikannya. Apalah gunanya kita berbangga dengan sirah hebat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam jika kita hanya berpeluk tubuh dan melihat sahaja tanpa mengulur sebarang bantuan dan pengorbanan demi membangunkan dan mempertahankan agama Islam. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jamaah sekalian, marilah kita mengambil iktibar daripada peristiwa pengorbanan ini dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan. Sekalipun perkara itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai ketika di dunia, namun demi Islam dan demi meraih kebahagiaan di akhirat, kita perlu korbankan segala kecintaan kita di dunia ini. Semoga peristiwa ini akan menjadi kita hamba yang sanggup berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-66, inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu, inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim, yakni dan berhak mewarisi agamanya. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim yang berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya dan juga Nabi Muhammad ini, serta orang-orang yang beriman, umatnya, umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiqat ta'in waffiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal azim astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada hari yang penuh barakat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita. Dalam kegembiraan kita menyambut Aidil Adha ini, janganlah lupa kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Pada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, sunda-sunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah segala kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan yang menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Harith al-Syariati, Sultan Ibrahim ibn al-Marhum, Sultan Iskandar, Sultan yang tuan bagi negeri dan jajahan ta'alluq Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zarul Sufi binti al-Marhum Sultan Idris Shah Maisuri Johor, Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Mustama, putra-putranya dan putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, wahzulil kafarata wa mubtadi'a as-sayyi'ata wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma aktub as-salamata wal afiyata lana wa li'abidika al-hujjaj wal ghuzat wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa waffaqna Allah wa iyyakum bi fi'lin hamid wa 'ada 'alaina wa 'alaykum min barakatil 'aid as-sa'id
وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.